bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sahabat-sahabat semua, saya ingin memberikan update ya berkaitan dengan saman-saman fitnah, yang difitnah ya, yang menyaman ya, dan yang bakal disaman sahabat-sahabat semua. Kenapa hari ini sahabat semua parti DAP ini menjadi sasaran kepada lebay-lebay ustaz-ustaz, ulama-ulama, pemimpin daripada PAS? Adakah Anda bersetuju kalau saya katakan sahabat semua bahawa pemimpin PAS dan juga lebay-lebay ini adalah pakar dalam menfitnah, pakar dalam membuat tuduhan, pakar dalam memusingkan segala fakta? Bersetujukah Anda dengan kenyataan saya ini? Anda boleh berikan komen Anda, sahabat-sahabat semua. Tetapi yang jelas ya, parti dan juga pemimpin daripada lebay PAS ini yang menjuarai ya kegagalan ataupun kekalahan mereka di dalam saman fitnah. Sama ada mereka difitnah, sama ada mereka disaman, lalu kalah saman, atau ada yang menyaman daripada pihak lebay ini, tetapi mereka pula yang kalah saman fitnah. Ini antara yang berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit lagi perkembangan yang berkaitan dengan saman yang bakal dilakukan oleh Lim Kit Siang terhadap seorang ustaz terkini ya daripada parti lebay PAS. Itu dia. Ya, sudah baru saja masuk dari parti PAS, sudah jadi ustaz, sudah disucikan sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia saman fitnah Lim Kit Siang sedia heret Anwar Musa ke mahkamah. Inilah dia sahabat semua, apakah perkembangan dan apakah fitnah ini. Jadi Lim Kit Siang bersedia untuk menfailkan saman fitnah terhadap bekas Menteri Anwar Musa berikutan dakwaannya yang menafikan menfitnah ya, berikutan dakwaannya yang menafikan menfitnah veteran DAP itu berhubung rusuhan kaum berdarah pada 13 Mei 1969. Jadi Peguam Lim Sanjit Kaur Dio mengesahkan perkara itu pagi tadi selepas menerima surat maklum balas daripada pasukan Peguam Anwar pada 21 Julai. Kami telah menerima jawapan Anwar dan saya mempunyai arahan untuk memfailkan saman fitnah di Mahkamah Sivil, kata peguam itu kepada Malaysia Kini. Ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini, Peguam Anwar Musa Rosli Dahlan menyatakan bahwa kami akan membela. Dalam surat 21 Julai yang dikeluarkan oleh peguamnya daripada firma Rosli Dahlan Saravana Partnership, Anwar menegaskan bahwa ucapannya pada 6 Julai adalah berdasarkan fakta, sah dan wajar serta tidak berniat jahat atau menfitnah, katanya. Berdasarkan premis itu, semua dakwaan dalam surat kamu nafikan. Kami diarahkan untuk memaklumkan kepada kamu bahwa jika pelanggan kamu memutuskan untuk memfailkan sebarang tindakan undang-undang, kami mempunyai arahan untuk menerima perkhidmatan proses dan pelanggan kami akan mempertahankannya dengan bersungguh-sungguh. Semua hak pelanggaran kami terpelihara secara nyata, petik surat itu. Pada 10 Julai lalu, Lim melalui pasukan peguamnya menyampaikan surat tuntutan kepada Anwar, kini ahli parlimen PAS. Kini ahli PAS, bukan ahli parlimennya, berhubung dakwaan mengaitkannya dengan rusuhan kaum yang menyaksikan ramai terbunuh pada peristiwa berdarah itu. Dalam surat itu, Lim menuntut penarikan balik kenyataan Anwar yang didakwa menfitnahnya, permohonan maaf dan sejumlah ganti rugi untuk dipatuhi dalam tempoh 14 hari dari tarik surat berkenaan. Menerusi surat itu, Lim menambah dia berhak memfailkan tindakan undang-undang sekiranya Anwar gagal mematuhi tuntutannya itu. Itu dia sahabat semua. Akhirnya kerana kesombongan, kerana tidak mau mengaku salah telah menfitnah, akhirnya Anwar Musa menerima mahu untuk membela dirinya. Kononnya apa yang dinyatakannya itu ada sah, ada berbukti katanya mengenai pertuduhan ya fitnah terhadap Lim Kit Siang yang dikaitkan dengan peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ini adalah satu fitnah yang melampau sahabat semua. Kita sedia tahu Lim Kit Siang beberapa acap kali sebenarnya menang dalam kes saman ini, dalam saman fitnah. Pada satu ketika dahulu mantan ataupun bekas ketua polis negara juga terpaksa memohon maaf kerana menfitnah Lim Kit Siang yang sebenarnya kononnya terlibat dalam rusuhan, tetapi sebenarnya tidak ada bukti yang jelas dan semua itu adalah satu fitnah semata-mata sahabat-sahabat semua. Jadi kita menerima perkabaran yang baik ini
Semoga kaki fitnah terkini yang baru masuk dari pemimpin UMNO sebenarnya masuk kepada PAS ini akan diberi pengajaran secukupnya. Walaupun beliau dengan sombong, angkuh, kononnya bakal melawan Saman itu di mahkamah, tapi kita tahu ya pastinya beliau akan kecundang. Itu dia. Dan satu lagi adalah satu case Saman fitnah. Sebenarnya yang ini adalah Saman fitnah bekas peguam negara ya, yaitu Apin Apandi ya, dalam saman fitnah ke atas Lim Kit Siang. Sebelum ini sahabat semua, saman fitnah ini sebenarnya telah pun ditolak oleh pihak mahkamah, tapi Apindi sekali lagi merayu supaya saman fitnah ini diteruskan ya, dan akan dibicarakan pada 8 Ogos ini. Jadi mari kita tengok apakah sebenarnya details ya berkaitan dengan perkara ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah lupa apa sebenarnya yang berlaku. Mahkamah Rayuan menetapkan 8 Ogos untuk mendengar rayuan bekas peguam negara Muhammad Appendi Ali dalam saman fitnahnya 10 juta terhadap veteran DAP Lim Kit Siang. Mahkamah menetapkan tarikh pendengaran itu semasa pengurusan kes pagi ini berhubung rayuan Appendi dalam tindakan sivilnya berhubung dakwaan salah guna kuasa yang dikait dengan skandal 1MDB. Peguam MV Sanavaten yang mewakili bekas peguam negara itu mengesahkan tarikh perbicaraan yang ditetapkan oleh pendaftaran Mahkamah Rayuan. Semua hujan telah difailkan oleh pihak-pihak untuk pendengaran rayuan yang akan datang, kata peguam itu. Peguam Simranjit Kaur Daljit Singh mewakili Lim semasa pengurusan kes hari ini. Appendi merayu terhadap Mahkamah Keputusan Tinggi menolak yang telah menolak ya pada 23 Mei tahun lepas, yang menolak saman fitnah berhubung artikel Lim yang ditulis sebelum ini pada 6 Mei 2019. Perayu mendakwa artikel itu membayangkan antara lain dia terlibat dalam skandal keuangan 1MDB, seorang yang tidak bermoral dan berintegriti dan juga tidak beretika, dan telah menyalahgunakan kuasanya semasa menjadi peguam negara dari 27 Julai hingga 4 Jun 2018. Dalam penghakiman sebal 100 muka surat yang dipetik portal perniagaan dalam talian The Edge, Hakim Mahkamah Sivil Azima Omar memutuskan bahwa kenyataan Lim dalam menggesa Appendi menjawab mengapa dirinya melepaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung skandal 1MDB pada tahun 2016 adalah berasas. Itu dia. Itu sebenarnya alasan kenapa saman fitnah itu ditolak. Tapi karena tidak mau mengaku salah, masih menunjukkan kononnya dia tidak terlibat, ya, dia coba untuk merayu lagi samannya itu di Mahkamah Rayuan. Dia juga antara lain menyebut bahwa Lim wajar membangkitkan isu itu, terutama berikutan Najib telah disabitkan oleh Mahkamah Tinggi berasingan pada tahun 2020 dalam kes rasuah SRC Internasional yang bernilai Rm42 juta. Dalam saman yang difailkan yaitu pada 5 Julai 2019, Appendi mendakwa 6 Mei 2019 Lim telah menulis dan menyebabkan artikel bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia on the Road to Integrity, disiarkan portal Berita Malaysia Kini. Dia mendakwa perkataan berunsur fitnah dalam artikel itu membawa maksud bahwa beliau terlibat dalam jenayah dan bersumbat dengan skandal kewangan 1MDB, seorang individu yang tidak bermoral dan berintegriti, tidak beretika, serta telah menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara. Soalnya, benarkah ataupun beliau hanya bersikap sombong, arrogance di sana untuk tidak mau salah apa yang dilakukannya? Itu dia. Itu persoalannya sahabat semua, bukan tuduhan. Jadi Appendi mendakwa perkataan fitnah itu tidak benar dan ditulis dengan niat mencemarkan image serta kredibilitinya sebagai bekas peguam negara bagi meraih publicity murahan. Dia menuntut ganti rugi teruk dan teladan serta ganti rugi Am 10 juta dan perintah injaksi bagi menghalang Lim atau ejennya daripada terus menerbitkan perkataan yang didakwa berunsur fitnah dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Appendi memfailkan rayuan itu pada 24 Mei tahun lepas. Itu dia sahabat semua. Kalau kita masih ingat, ini antara gambar yang mana Appendi ini menyatakan kononnya tidak ada tidak ada penyalahgunaan kuasa, tidak ada salah guna kuasa. Tetapi daripada bukti yang dinyatakan ini sebenarnya menunjukkan berlakunya ketirisan, berlakunya penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Tapi hari ini beliau pula mendakwa kononnya beliau tidak terlibat untuk menyembunyikan fakta atau menyembunyikan bukti dan sebagainya. Kita tidak tahu, tapi melalui dalam proses-proses yang sedang dialami hari ini, jelas sahabat semua bahwa mungkin apa yang dikatakannya itu tidak punya asas, ya, karena pada
satu ketika, yaitu samanya ini di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi telah menolak karena mereka mahkamah ataupun ya mereka yang terlibat untuk membuat keputusan mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Lim Kit Siang itu adalah satu yang berasas. Tapi beliau masih mempertahankan kononnya beliau tidak bersalah, kononnya beliau tidak terlibat dan sebagainya. Bagaimana pula dengan pandangan Anda? Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Kita bukan menuduh tapi kita berfikir secara rasional di sini. Jadi Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi beri komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.